kami share link. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali hari Sabtu 8 Ogos 2020. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu pada pertemuan kita yang ke-90, pada pertemuan ataupun pada sesi ataupun pada siri FB Live kita yang ke-90, Sabtu 8 Ogos. InsyaAllah pagi ini kita akan kembali menyambung perbincangan kita, masih lagi menggunakan buku tilawah Kaedah Mudah Belajar Al-Quran. Dan seperti mana yang kita telah janjikan sebelum ni, insyaAllah pagi ni kita akan reverse sikit. Kita akan go style sikit. Kita akan membincangkan topik yang kita dah langkau itu hari, iaitu berkenaan dengan hukum bacaan ra. Okey, hukum bacaan ra. Selamat datang Cik Jumali. Okey, insyaAllah hari ini kita akan kembali menyambung bacaan kita di buku tilawah Kaedah Mudah Belajar Al-Quran, dan hari ini kita akan melangkau, kita patah balik sikit untuk topik yang kita dah langkau itu hari di muka surat 74 dan juga 75 berkenaan dengan hukum bacaan ra, hukum ra. Ada waktu dan ketikanya ra dibaca tebal, ada waktu dan ketikanya ra dibaca dengan bacaan nipis. Okey, sebelum kita melanjutkan lagi perbicaraan macam mahkamah pula. Perbincangan kita dan bacaan kita pagi ini seperti mana biasa. Pertamanya saya pohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya, sama-sama bantu saya. Yang pertama sekali kita pakat klik button like. Yang pertama kat bawah. Yang kedua kita pakat klik button share. Kita sharekan sesi FB Live ni, sesi perkongsian majlis ilmu kita ni boleh kongsikan di personal Facebook, di wall personal Facebook kita. Juga jangan lupa untuk kongsikan juga di Facebook group yang kita dah join. Okay. Saya yakin kebanyakan daripada kita ada Facebook group masing-masing. Bahkan ada yang sampai berpuluh, beratus-ratus Facebook group yang kita join kan. Okay, so boleh kongsikan juga di Facebook group yang kita dah sertai itu, supaya kita boleh war-warkan lagi, hebahkan majlis ilmu kita ini supaya lebih ramai lagi boleh turut serta pagi ni bersama dengan kita, boleh sama sit down dalam majlis ilmu kita ini, dan mudah-mudahan lebih ramai lagi boleh dapat manfaatnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Normah, selamat datang Puan Normah. Puan Normah yuk. Okey, so sebelum kita melanjutkan bicara kita, saya mohon respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dengar dengan jelas ke suara? Yang penting suara dulu kan. Suara dan juga paparan visual, audio dan visual. Boleh dengar dengan jelas? Suara saya kedengaran dengan jelas? Boleh saya dapatkan feedback, maklum balas, respon daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian?
Audio dan visual. Jelas ke? Ada problem ke? Boleh. Saya masih lagi menantikan respon. Ada yang boleh bantu saya bagi respon. Saya nak tahu feedback. Visual. Yang penting audio, suara. Adakah suara saya kedengaran dengan jelas? Sebab kita pernah beberapa kali kita live. Lepas dah hampir 10 minit ni baru perasan rupanya saya cuma bercakap berseorangan suara saya tak kedengaran langsung. So sebelum saya meneruskan perbicaraan, nampak ceria hari ni. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Puan Asnah. Suara saya jelas Puan Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Asnah. Nampak ceria hari ni. Alhamdulillah. Lepas beberapa hari kita cuti kan. Okeylah. So kita terus menyambung perbincangan kita. Sebelum kita sama-sama membaca ataupun menyambung bacaan di buku tilawah muka surat 74 dan 75 tentang ataupun kaedah bacaan raw. Sebelum itu kita akan bincang berkenaan dengan buku ni. So kalau tuan-tuan dan puan-puan siapa yang dah terima buku ni kan, siapa yang dah order, yang dah terima buku ni, okey, boleh buka buku ni di halaman 97. Poket tajwid Kedua-duanya jelas, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Puan Asnah. Okey. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah terima buku ni, yang dah order, yang dah terima, saya yakin semua dah terima Okey, boleh buka buku ni, Poket Tajwid, okey, yang saya dah postkan pada yang dah buat tempahan itu. Kita buka muka surat 97. Okey, muka surat 97, tajuk Hukum Ra. Kita akan tengok sepintas lalulah sebelum kita memulakan bacaan di muka surat 74 dan juga 75 insya-Allah Okey, kita zoom sikit. Okey. Hukum bacaan Ra Okey. Okey. Muka surat 97, buku Poket Tajwid. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan tengok pagi ni sebelum kita memulakan bacaan di buku tilawah tu, kita akan tengok hukum bacaan Ra. Okey. Hukum bacaan Ra. Hukum Ra di muka surat 97. Ra yang pertama. Yang pertama, Ra dibaca dengan tafkhim. Tafkhim ataupun dibaca dengan bacaan tebal. Okey, Ra dibaca dengan tebal dalam keadaan-keadaan tertentu. Okey, yang pentingnya kita nak jaga sebab Ra adalah huruf al-lisan. Adalah huruf makhraj lidah. So, apabila kita nak menyebut huruf Ra, pastikan makhraj ataupun bunyi huruf Ra itu keluar daripada makhraj hujung lidah menyentuh lelangit depan ataupun hujung lidah menyentuh gusi atas. Gusi atas itu makhraj bagi Ra. Okey. So kita kena jaga kat situ So bila Ra dibaca dengan tebal, ketebalan Ra itu hanyalah pada lidah. Bukannya ketebalannya pada bibir. Sebab kesalahan biasa yang berlaku. Sebab topik ni sebenarnya dah mula ramai yang dah tahu. Kalau dulu ramai orang tak tahu kan. Bila sebut Ra ada tebal ada tipis. Ada tebal ada tipis kata Ra. Ramai yang tak tahu. Tapi alhamdulillah. Kebelakangan ni saya perhatikan 2-3 tahun ni sebab banyak kan. Antaranya kita berjayalah memanfaatkan media sosial kan. So dapat memviralkan banyak hukum tajwid, antaranya tentang topik hukum Ra ni. Ada waktu tebal, ada waktu dibaca nipis. So dah mula ramai yang tahu. Okey. Ra ada waktunya dibaca tebal, ada waktunya dibaca nipis. Cuma yang kita nak hati-hati. Sebab ini yang pentingnya kita bertaraki. Memang Ra ada waktunya dibaca tebal, ada waktunya dibaca nipis, tapi kena pastikan Ra yang dibaca tebal itu ketebalan bunyi Ra itu hanyalah pada makhrajnya sahaja. Makhraj Ra hujung lidah menyentuh gusi atas ataupun lelangit depan. Hujung lidah menyentuh gusi atas ataupun lelangit depan. So ketebalannya hanya pada lidah, bukannya dipengaruhi oleh mulut ataupun bibir. Kadang-kadang sampai memuncung-muncungkan bibir, menebal-nebalkan mulut, kembung-kembungkan mulut untuk menebalkan Ra. Itu kaedah sebutan yang kurang tepat. Sebab ketebalannya hanyalah pada makhraj. So kita kena kenal pasti kat mana makhraj Ra. Dan kita tebalkan Ra itu pada makhrajnya sahaja. Okey? Okey. So kita tengok sama-sama insya-Allah. Waktu bila Ra itu dibaca tebal. Okey, yang pertamanya.
dalam bentuk point. Ra dibaca tebal. Ia berlaku dalam beberapa keadaan, iaitu ra yang pertamanya dibaca tebal ketika berbaris fathah, berbaris atas. Ra bila berbaris atas, Ramadan. Kita tak baca ra. Ramadan, ra berbaris atas. Yang pertama. Yang kedua, ra dibaca tebal juga ketika ia berbaris dhammah, iaitu berbaris hadapan. Contoh, yang zuru. Okey, saya besarkan sikitlah okey. Yang zuru So, ra bagi depan yang zuru. Ra ketika ra berbaris tebal, berbaris hadapan. Dhammah ianya dibaca tebal. Berikutnya, yang ketiga, ra sukun. Ra sukun ni adalah ra yang berbaris mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah yang berbaris atas. Contoh, ra sukun, sebelumnya ada huruf mim yang berbaris atas. Maryama. So, ra dibaca tebal. Bukannya mar. Okey, perhatikan, hati-hati. Bukan dibaca mar. Mar tu baca ra nipis. Ra sukun ataupun dipanggil ra yang memang sukun asli ataupun sukun ketika wasal. Samalah maksud dia. Maksudnya ra yang memang originally berbaris mati, sebelum dia ada huruf yang berbaris atas, maka ra itu dibaca dengan tafkhim, tebal. Maryamah, bukannya mar. Okey? Seterusnya yang keempat. Kalau ada kemusykilan, kalau ada tak jelas, ada kekeliruan, boleh terus ajukan kat ruang komen lah. Kalau perlu saya ulang. Kalau perlu saya huraikan, saya huraikan kembali. Kalau ada yang poin-poin yang tak jelas, saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk bagikan saya feedback lah. Kalau tak, saya terus proceed aja. Okay. Kalau ada kemusykilan ke kekeliruan ke, ada part-part poin-poin yang keliru tak berapa jelas, boleh terus ajukan kat ruang komen. InsyaAllah kita boleh ulang, tak ada masalah. InsyaAllah kita bantu setakat mana yang termampu. Okay, yang berikutnya. Nombor 4. Ra dibaca tebal ketika ra tu berbaris sukun, ra yang berbaris mati, sebelumnya berbaris dhammah, ada huruf yang berbaris hadapan sebelumnya. Contoh, wala nur, ra baris mati, sebelum dia ada nun berbaris hadapan. So ra dibaca tebal. Wala nur, bukan wala nur, bukan nur tapi nur. Okey, jelas Bukan nur. Nur ra nipis, dibaca dengan tebal. Nur. Okey, tebal pada lidah. Yang kelima, ra dibaca tebal juga ketika ra sukun, ra yang berbaris mati, sebelumnya berbaris kasrah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah dan selepasnya ada huruf isti'la berbaris fathah dalam satu kalimah. Panjang sikit cerita dia. Ra sukun, ra yang berbaris mati, sebelumnya berbaris kasrah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, kasrah tu berbaris bawah, dan selepasnya ada huruf isti'la yang berbaris fathah, yang berbaris atas dalam satu perkataan. Contoh, ra yang memang originally berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, fir. Okey, sepatutnya kalau ra mati, sebelumnya ada huruf berbaris bawah, ra dibaca dengan nipis. Sepatutnya. Tapi disebabkan oleh kerana selepas ra yang mati tadi, adanya huruf isti'la. Huruf isti'la ni adalah huruf yang dibaca dengan keadaan meninggi. Meninggi. Isti'la. Okey, daripada perkataan tinggi lah. A'la kan? A'la, yu'la. Tinggi. Okey. Isti'la, huruf yang bersifat isti'la. Huruf yang bersifat isti'la ni ada 7. 4 huruf yang gemuk, huruf tebal, huruf yang perut boncit dekat teguh saya. So, do, to, zo. Tambah 3 lagi huruf. Ko, kho, ro. Ada 3 huruf isti'la. Ada 7, sorry. So, do, to, zo. 4 huruf perut boncit campur dengan ko, kho dengan ro. Ada 7 huruf isti'la semuanya. So, selepas ra yang berbaris mati tadi, kalau ada huruf isti'la yang berbaris atas, maka ra itu dibaca dengan tebal. Walaupun dalam keadaan yang biasa, kalau ra berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, ra tu sepatutnya dibaca dengan ra nipis, ra tarqiq, fir, ra nipis. Tapi disebabkan oleh kerana selepas ra mati tu ada huruf isti'la, huruf yang dibaca dengan sifat meninggi, huruf isti'la tu pula berbaris atas, maka ra daripada asalnya dibaca baris nipis ditukar sifatnya menjadi bacaan ra tebal, tafkhim. Jadi kita baca dengan fir, bukannya firqa. Okey? Jelas Alhamdulillah. Kita ke poin yang seterusnya. Ra sukun, sebelumnya berbaris kasrah yang mendatang dalam satu kalimah. Ra yang memang berbaris mati asalnya, sebelumnya ada berbaris kasrah yang mendatang dalam satu kalimah. Okey, yang ini sebenarnya topik yang panjang. Macam mana ra tu berbaris bawah mendatang. Contohnya macam yang ni, kita pernah bincang dulu, beberapa kali kita pernah bincangkan. Bila kita memulakan bacaan dengan hamzah wasal ataupun alif topi, okey, huruf yang keduanya bukan huruf lam. Kalau huruf yang keduanya huruf lam, maka hamzah wasal dibaca dengan baris atas. Okey. Tapi kalau kita memulakan bacaan dengan hamzah wasal, huruf keduanya bukan lam,
contoh dalam bacaan kita ni huruf ra, maka untuk menentukan baris hamzah wasal ni kita kena tengok baris huruf yang ketiga, iaitu alif, ra, jim baris bawah, maka hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. So baris bawah pada hamzah wasal tu adalah baris bawah mendatang, yang kita datangkan dia asalnya tak ada baris, tapi kita kena bawa dan datangkan baris bawah tu kerana kita memulakan bacaan dengan hamzah wasal, bukan dia baris bawah yang original, yang asal. Itu maksudnya. Okey. So saya ringkaskan, saya mudahkan penerangan untuk ayat ni ialah apabila kita memulakan bacaan dengan hamzah wasal ataupun alif topi, huruf yang keduanya adalah huruf ra, maka huruf ra tersebut adalah huruf yang dibaca dengan ra tebal. Senang macam itulah. Kalau kita confuse kasrah mendatang ke apa kan, okey, mudah je. Apabila kita memulakan bacaan ataupun apabila kita start baca jumpa hamzah wasal, kemudian huruf yang kedua lepas hamzah wasal, contohnya macam ni, adalah huruf ra, maka ra itu dibaca dengan tebal. Terus straight to the point. Jumpa je hamzah wasal, huruf yang kedua lepas hamzah wasal tu adalah huruf ra, maka huruf ra tersebut dibaca dengan tafkhim tebal. Okey, tu kita simplifykan penerangan dia. Okey, kita tengok pada poin yang berikutnya. Poin yang ke-7 di muka surat sebelah. Okey, muka surat 98 Okey, yang poin yang ke-7. Ra sukun, ra yang memang asalnya berbaris mati, sebelumnya berbaris kasrah yang mendatang dalam kalimah yang berasingan. Okey. Ra sukun, ra yang memang asalnya memang dah original berbaris mati, sebelumnya ada baris kasrah baris bawah yang mendatang. Sama kes macam tadi juga. Cuma bezanya dia dalam kalimah yang berasingan. Saya ringkaskan penerangan dia macam ni. Apabila kita jumpa ra yang berbaris mati, asal, sebelumnya ada hamzah wasal, maka ra tersebut dibaca dengan tebal. Sama ada dalam keadaan ibtidak ataupun wasal. Ibtidak maksudnya kita memulakan bacaan ataupun kita start baca dengan hamzah wasal, ataupun kita membacanya dalam keadaan wasal. Maksudnya kita baca daripada perkataan sebelumnya, amiru. Kita bukan start dengan hamzah wasal. Macam poin yang ke-6 tadi, kita start baca dengan hamzah wasal. Hamzah wasal adalah huruf yang pertama dalam bacaan dalam ayat kita. Kita mula-mula bacaan, start baca dengan hamzah wasal. Huruf kedua ra, maka ra tu dibaca tebal. Yang ini kita tak start baca dengan hamzah wasal sebab kita baca daripada perkataan sebelum dia, perkataan ami. Ami, jumpa hamzah wasal di tengah-tengah bacaan, kemudian ada ra. Okey, so ra itu dibaca dengan tebal. Dalam erti kata yang lain, dalam bahasa yang mudah, sebenarnya poin nombor 6, nombor 7 dan juga poin nombor 8 ni kita boleh combinekan dalam satu poin. Kita tengok nombor 8 Ra sukun, ra yang memang originally ataupun memang secara asalnya berbaris sukun, berbaris mati, sebelumnya berbaris kasrah iaitu berbaris bawah dalam kalimah yang berasingan. Contoh rabbirji'un. Sebenarnya poin yang nombor 6, nombor 7, nombor 8 ni kita boleh combinekan dalam satu poin, iaitu apabila kita jumpa huruf ra yang berbaris mati asal, sebelumnya ada hamzah wasal, maka ra tersebut dibaca dengan tebal. Kita boleh rangkumkan poin yang nombor 6, muka surat sebelah tadi, poin nombor 7 dan juga poin nombor 8 kita boleh combinekan jadikan dia satu poin, iaitu apabila kita membaca ataupun apabila kita menemui ra yang berbaris sukun, ra yang berbaris mati, yang mana baris mati itu adalah baris mati yang asal. Memang original mati, bukan mati kerana waqaf, bukan kita matikan baris tu kerana kita berhenti bacaan padanya. Okey, apabila kita menemukan ataupun apabila kita bertemu dengan huruf ra yang memang asalnya berbaris mati, sebelum huruf ra tersebut, huruf ra yang berbaris itu adanya hamzah wasal, maka huruf ra tersebut dibaca dengan ra ataupun dibaca dengan sifat tafkhim tebal. Sama ada dalam bacaan ibtidak, iaitu sama ada kita memulakan bacaan dengan hamzah wasal ataupun sama ada dalam keadaan wasal, kita memulakan bacaan dengan perkataan ataupun ayat sebelum hamzah wasal tersebut. Okey, senang cerita, jumpa ra mati, sebelum dia ada hamzah wasal, ra tu dibaca dengan tebal, tafkhim. Senang. So poin 6, 7, 8 kita boleh combinekan dalam satu poin, iaitu apabila kita jumpa huruf ra yang memang asalnya berbaris mati, selepasnya ada huruf hamzah wasal ataupun alif topi, maka ra tersebut automatically kita baca dengan baris ataupun dengan sifat tebal, tafkhim. Okey, jelas Okey, alhamdulillah. Boleh? Okey, sebab yang poin yang 6, 7, 8 ni banyak, berdasarkan pengalaman saya, banyak ada kekeliruan sikit lah. So saya combine dia, merangkumkan dia dalam satu poin yang ringkas. Okey, satu poin, iaitu ra mati, sebelumnya ada hamzah wasal ataupun alif topi, maka ra tersebut dibaca dengan tebal. Simple. Okey, sesimpel itulah kita boleh rangkumkan 3 poin tadi. Okey, seterusnya.
Ra sukun kerana waqaf. Okey, ni ra yang kita matikan dia kerana berhenti bacaan padanya. Ra tu asalnya berbaris hidup, sama ada baris atas, bawah, depan, tapi kita matikan dia kerana waqaf. Ra sukun ataupun ra mati kerana waqaf, kita matikan dia kerana waqaf kerana berhenti bacaan padanya. Sebelumnya berbaris fathah, contoh al-kautsara atau al-kautsara. Okey, ra baris depan, ra baris atas, tapi bila kita waqaf ra tu mati. Sebelum dia ada huruf baris atas, maka ra tu dibaca tebal. Kautsar, bukan kautsar, bukan sar tapi sar. Okey, ra dibaca tebal. Ra sukun kerana waqaf, sama juga poin nombor 9. Ra yang kita matikan kerana waqaf, kerana berhenti. Sebelumnya berbaris dhammah, berbaris hadapan. Ad-dubura, bila kita waqaf berhenti pada ra, ra kita matikan. Sebelumnya ada baris hadapan, maka ra juga dibaca tebal. Samalah dua keadaan. Ini dalam kes ra yang berbaris mati kerana waqaf. Dia bukan original mati, dia berbaris hidup, tapi kita matikan dia kerana waqaf. Yang ke-11, ra sukun kerana waqaf juga. Ra yang kita matikan dia kerana memberhentikan bacaan pada huruf ra. Sebelumnya sukun, ada juga sukun. Sebelumnya ada huruf mati juga, tapi huruf mati tu selain huruf ya. Sebelumnya lagi ada baris fathah. Okey, banyak cerita. Al-fajri, ra ni baris bawah. Okey, ra ni baris bawah. So asalnya ra ni dibaca dengan tarqiq nipis sebab ra berbaris bawah. Tapi bila kita memberhentikan bacaan pada huruf ra, kita waqafkan bacaan ra tu, kita matikan dia, kita bariskan dia dengan baris mati. Sebelumnya ada huruf mati lagi, iaitu huruf jim. Kemudian sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka ra itu dibaca dengan tebal. Fajr, bukan fajr. Okey. Ra tu dibunyi ra mati, tapi ra yang dibunyi dengan sifat tebal. Ditebalkan bacaan ra tu pada lidah kita. Okey, fajr, bukan fajr. Ra yang kita matikan dia, yang kita ubah barisnya menjadi baris mati kerana waqaf. Sebelumnya ada huruf mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka ra tu dibaca dengan sifat tebal. Dia ada 3 condition. Ra yang kita matikan dia, ataupun yang kita kena bubuh baris mati kerana waqaf, kerana kita berhentikan bacaan daripada ra. Syarat pertama. Syarat kedua, sebelum ra yang kita tukar baris kepada baris mati tadi, ada huruf mati lagi. So ada 2 huruf mati yang berturutan. Kemudian huruf yang ketiga, huruf yang sebelum huruf yang berbaris mati pula ada huruf yang berbaris atas, maka ra tu dibaca dengan sifat tebal. Tafkhim. Okey. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ke-12, ra sukun kerana waqaf juga. Ra yang kita matikan dia kerana waqaf, sebelumnya ada huruf yang berbaris mati, ada huruf sukun selain ya syaratnya. Selain ya, sebelumnya berbaris dhammah, maka kita baca dia dengan tafkhim tebal juga. Contoh an-nuri, asalnya ra dibaca dengan nipis sebab dia berbaris bawah asalnya. Tapi kita waqaf, kita berhentikan bacaan pada ra, maka ra kita tukarkan dia menjadi baris mati. Nur. Sebelum ra ada huruf mati. Tak kisah huruf mati itu huruf apa. Macam contoh tadi huruf jim, ni huruf waw, tak kisah. Asalkan bukan ya. Asalkan bukan huruf mati ya. Kalau huruf tu adalah huruf mati ya, maka ra dibaca nipis balik. Okey. Ra yang kita matikan dia, yang kita bubuh baris mati kerana waqaf, kita memberhentikan bacaan padanya. Sebelum huruf ra tu ada huruf mati selain ya. Kemudian sebelumnya lagi ada huruf yang berbaris hadapan. Contoh nun berbaris hadapan, nur. Maka ra tu dibaca dengan sifat tebal. Nur. Okey, boleh Okey, setakat ini ada kemusykilan, ada masalah, jelas Puan Asnah, siapa lagi yang ada tadi Cik Zulwadi, Cik Yusof, Puan Norma, Cik Jumali. Okey. Boleh, saya rasa okey jelas Okey, kalau semuanya jelas, clear, tak ada masalah, kita ke topik yang berikutnya. Ra, bila mana dia dibaca dengan nipis? Ra ada ketikanya dibaca dengan nipis. Okey. Tadi kita dah bincang ada 12 poin. Ada 12 waktu, ada 12 ketika. Ra dibaca, wajib dibaca dengan sifat tebal. Cuma poin yang ke-6, 7 yang ke-8. Siapa-siapa yang ada buku boleh tanda boleh tandakan note kat buku tu. Poin yang ke-6, ke-7, ke-8 tu kita boleh combinekan jadikan dia satu poin. Satu poin iaitu 6, 7, 8 tu kita boleh combine jadikan dia satu poin, iaitu sekiranya kita menemukan huruf ra yang berbaris mati, sebelumnya ada hamzah wasal, maka tak payah fikir panjang. Ra tersebut dibaca dengan ra bersifat dengan sifat tafkhim tebal. Okey, seterusnya. Ra dibaca dengan tarqiq, dibaca dengan sifat nipis. Berlaku dalam beberapa keadaan, iaitu nombor 1. Okey.
Ro yang berbaris kasrah, ro yang berbaris bawah. Contoh risa, ri. Okay, kita tak baca dengan ru, ri, risa. Ro dibaca dengan nipis bila berbaris bawah yang pertama. Alhamdulillah, jelas puan? Alhamdulillah. Puan Asnah. Sahabat kita dari JB kan puan Pesing Gudang Pesing Gudang. Okay, yang kedua, ro dibaca nipis juga ketika berbaris kasrah mendatang. Contoh mana? Wa anzirin nas. Kasrah mendatang ni sebab maksudnya macam ni. Ro ni asalnya berbaris mati asalnya. Tapi kita kena datangkan dia berbaris bawah sebab selepasnya ada huruf mati juga atau ada huruf yang bersabdu lah. So kita kena hidupkan ro tu sebab ada pertemuan dua huruf mati yang berturutan. So huruf mati yang pertama kena dibariskan. Itu panjang pula topiknya. Tapi secara ringkas ni macam tu lah. Ataupun dalam bahasa yang mudah, kita jumpa je ro, sama. Kita boleh combinekan satu dua ni dalam satu point lah. Kita jumpa ro berbaris bawah, automatik ro itu adalah ro yang dibaca dengan sifat nipis. Sama ada ro tu memang originally berbaris bawah macam dalam point 1, ataupun ro itu adalah berbaris bawah mendatang. Maksudnya perkataan asal ro ni wa anzir, ro mati asalnya. Tapi dihidupkan dengan baris bawah kerana selepasnya ada huruf yang bersabdu ataupun ada huruf yang berbaris mati. Okay, sebab dalam kaedah bacaan Al-Quran, apabila ada iltiqaq sakinan, ada pertemuan dua huruf yang berbaris mati, ada dua huruf mati berbaris dua huruf sukun, maka huruf sukun yang pertama perlu dibariskan untuk menghidup ataupun untuk menyambung, untuk mewasalkan bacaan. So wa anzirin nas. Tapi untuk mudah kita faham, tak payah fikir panjang-panjang sebab ini topik advance sikit lah. Sebab dia dah masuk topik luar sikit yang bahasa. So mudah je, jumpa je ro berbaris bawah, ro itu dibaca dengan sifat nipis pula. Okey, yang ketiga, ro sukun, ro yang berbaris mati asal, memang originally berbaris mati, sebelumnya berbaris kasrah, ada huruf yang berbaris bawah, maka ro itu dibaca dengan nipis. Ro baris mati, sebelum dia ada huruf baris bawah, fir nipis, bukannya bukan fir tapi fir. Ro dibaca dengan nipis bila ro tu baris mati sebelum dia berbaris bawah. Yang keempat, ro sukun kerana waqaf, ro yang kita matikan dia, yang kita ubah baris ni menjadi baris mati kerana kita berhentikan bacaan padanya kerana waqaf. Sebelumnya juga sukun, sebelumnya juga ada huruf yang berbaris mati. Okey, selain daripada huruf ya, dan sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah. 3 syarat. Okey, pertama sekali, ro tu asalnya berbaris hidup, tak kisah atas, bawah, depan. Okey, contoh as-sihra. Ro tu berbaris atas asalnya, berbaris hidup Tapi kita kena matikan dia. Kita tukar baris atas kepada baris mati. Kita kena matikan bacaan huruf ro kerana kita waqaf pada huruf ro. Kita memberhentikan bacaan pada huruf ro. Okey, bila kita memberhentikan bacaan pada huruf ro, maka apabila kita memberhentikan bacaan pada huruf ro, maka ro daripada baris atas kita tukarkan dia menjadi baris mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Umi Nurliza. Alhamdulillah. Okey, tu syarat yang pertama. Ro yang kita matikan dia, kita tukar barisnya menjadi baris mati kerana waqaf, kerana kita memberhentikan bacaan pada huruf ro. Yang pertama syarat. Yang kedua, sebelum huruf ro tadi pula ada huruf yang berbaris mati, iaitu huruf ha baris mati, tak kisah apa huruf kecuali ya, Kemudian sebelum huruf yang berbaris mati tadi ada pula huruf yang berbaris bawah. So ada 3 syarat dia. Pertama sekali, adanya huruf ro yang berbaris hidup asalnya kita tukarkan menjadi bacaan baris mati kerana waqaf, kerana kita memberhentikan bacaan padanya. Contoh as-sihra, kita baca dengan as-sihr. Kita matikan ro tu kerana waqaf. Okey, yang pertama. Yang kedua, sebelum huruf ro tadi adanya huruf yang berbaris mati. Tak kisah apa huruf, asalkan bukan ya. Kemudian sebelum pula huruf yang berbaris mati tadi ada huruf yang berbaris bawah. Apa saja huruf tak kisah, janji huruf tu baris bawah. So ada 3 condition, 3 syarat. Maka ro itu dibaca dengan bacaan ataupun dengan bacaan nipis tarqiq dengan sifat nipis. Sihr, bukan sihr. Okey, sihr itu bacaan ro tebal. Sihr, ro nipis. Okey, poin yang kelima, ro sukun kerana waqaf. Ro yang kita ubah baris hidupnya menjadi baris mati. Ro yang kita tukar ataupun yang kita matikan bacaannya kerana waqaf, kerana kita berhentikan bacaan padanya. Sebelumnya ada huruf ya mat. Maka ro itu dibaca nipis. Contoh al-masiru. Rasanya ro tu bagi depan ru.
Kemudian bila kita waqaf, kita berhenti ke bacaan pada huruf ra. Ra tu kita tukar bacaannya jadi baris mati. Masir. Ra tu dibaca dengan baris mati Kemudian sebelum huruf ra tu ada huruf ya mat. Kita pernah cerita macam mana nak cam huruf ya mat. Dalam Al-Quran, Mushaf Malaysia dan Madinah mudah. Jumpa huruf ya yang tak ada apa-apa tanda, tak ada baris, tak ada apa tanda atas dia, itu ya mat lah. Kenapa jadi ya mat? Sebab ya mati sebelum ni ada huruf yang berbaris bawah. Itu sebab kenapa jadi mat. Tanda dia ya yang tak bertanda. Itu tanda ni untuk kita cam. Okay? So, bila kita berhenti pada huruf ra yang asalnya berbaris hidup, kemudian kerana kita berhenti bacaan pada dia, kita waqaf, ra tu kita tukar jadi baris mati. Sebelum huruf ra tu adanya huruf ya mat, maka ra tu dibaca dengan nipis. Al-Masir. Al-Masir. Okey, ini biasa banyak berlaku kesalahan bacaan di kalangan orang kita bila dibaca Al-Masir. Al-Masir. Ra ditebalkan. Hati-hati. Di sini bacaan kita hanya tebalkan huruf sod sahaja. Huruf sod memang sifat tebal lah. Itbaq. Memang ditebalkan bacaan sod. Okey, sod ada sifat itbaq. Okey, tapi bacaan tebal hanya pada sod semata-mata, tidak terbawa kepada huruf selepasnya. Maka sod aja yang tebal, ra dibaca dengan sifat nipis. Sebab ramai yang terbawa-bawa bacaan tebal pada sod pada huruf ra. Masir. Ra pun terikut tebal yang terbawa daripada sod. Hati-hati, tebalkan pada sod semata-mata. Habis sod, nipiskan ra. Al-Masir. Al-Masir. Ra nipis. Bukannya Al-Masir. Itu ra tebal. Nipiskan ra. Al-Masir. Okey. Boleh Seterusnya. Yang terakhir. Poin kita yang terakhir. Saya tak gerakkan ni. Okey. Poin yang 5 tadi tak nampak Ra sukun. Ra sukun kerana waqaf. Ra yang kita matikan dia, yang kita ubah baris hidupnya menjadi baris mati kerana waqaf, kerana kita berhentikan bacaan padanya. Sebelumnya ada huruf ya mat, maka ra itu dibaca dengan nipis. Al-Masir. Naikkan kata tu, saya lupa tadi. Maaf Puan Asnah. Saya lupa pula. Bukan terlupa, tak perasan. Sebab saya tengok pada buku. Kalau saya tengok pada skrin tadi. Okay. So, ra sukun kerana waqaf. Maksudnya, ra yang asalnya berbaris hidup. Ra yang asalnya berbaris hidup. Kita tukar baris dia menjadi baris mati. Kita tukar baris dia menjadi baris mati. Ataupun kita matikan bacaan huruf ra tersebut kerana waqaf. Kerana kita berhentikan bacaan padanya. Syarat yang pertama. Syarat kedua, sebelum huruf ra tu pula ada huruf ya mat. Macam saya sebutkan tadi. Macam mana kita nak cam dari segi tanda bacaan, huruf ya mat adalah huruf ya yang tak ada sebarang tanda, tak ada sebarang baris. Itu tandanya. Kenapa huruf ya tu jadi huruf mat? Kerana huruf ya tu adalah huruf ya mati, sebelumnya ada baris bawah, maka ya tu jadi mat. Itu sebab. Kenapa ya tu jadi ya mat? Sebab ya tu adalah ya mati, sebelumnya berbaris bawah. Itu sebab. Ataupun kenapa ya tu jadi ya mat. Tapi tandanya ialah ya yang tak ada tanda. Itu ya yang tak ada tanda, tak ada apa-apa baris, ya yang tak ada atas, bawah semua tak ada tanda, tak ada baris, tak ada apa-apa tanda bacaan padanya, adalah merupakan ya mat. Ya yang tak bertanda itulah adalah ya mat. Itu untuk dari segi tanda bacaan untuk kita cam. So, bila cukup dua syarat tadi, maka kita waqaf pada ra, kita berhenti pada ra, ra tu dibaca dengan nipis. Masir. Okey. Yang terakhir, ra sukun kerana waqaf juga, sama macam tadi. Ra yang kita matikan, ra yang kita ubah barisnya menjadi baris mati, kerana waqaf, kerana kita berhentikan bacaan padanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Cahaya. Sebelumnya ada huruf ya lin. Ya lin kita ulang banyak kali dulu kan. Macam mana nak kenal huruf ya lin? Dari segi tandanya. Tandanya ialah ya yang ada baris mati. Ya yang di atasnya ada tanda mati, tanda bacaan mati. Itu adalah ya lin. Itu tandanya. Kenapa ya tu jadi ya lin? Sebab ya mati sebelumnya ada baris atas. Ya tersebut menjadi ya lin kerana sebabnya ya tersebut adalah ya mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Maka ya itu jadi ya lin. Tandanya ada baris mati ataupun ada tanda mati di atas huruf ya. Itu tandanya. Okey. So bila kita memberhentikan bacaan pada huruf ra yang berbaris hidup, al-khairu, ra tu baris hidup asalnya. So kalau kita baca dengan wasal, tak nak berhenti, ra tu kita baca tebal. Sebab apa? Ra tu berbaris hadapan. Al-khairu. Asalnya ra tu dibaca dengan sifat tafkhim, tebal. Sebab ra berbaris hadapan. Okey, asalnya.
bila kita memilih untuk waqaf, memberhentikan bacaan pada huruf ra, maka huruf ra tu daripada baris hadapan ru, kita tukar dia menjadi baris mati kerana kita waqaf ataupun kita berhentikan bacaan pada huruf ra. So jadi khair. Okey. Kemudian sebelum huruf ra tu pula ada huruf ya lin, ya lunak yang kita terang banyak kali, sebut banyak kali dulu. Ada ya lunak. Macam mana nak cam tandanya, macam mana kita nak spot, nak identify, nak cam. Kaedah pantas nak cam huruf ya lin, huruf ya yang ada tanda mati atas dia. Macam mana tanda mati tu? Bentuk macam ladam kuda tu kan. Ni bentuk macam ladam kuda tu, itu tanda mati. So ya yang ada tanda mati tu adalah tanda bagi huruf ya lin. Okey. So maka ra tadi dibaca dengan ra nipis. Al khair. Al khair. Bukannya al khair, bukan ra, itu tebal. Al khair itu bacaan ra tafkhim tebal. Bacaan yang salah. Sebab di sini ra dibaca dengan nipis. Al khair. Al khair, bukannya khair. Okey. So jelaskan boleh, kalau boleh cam. Tebal khair itu bacaan tebal dan bacaan yang salah. Yang betul ialah bacaan nipis al khair. Khair. Okey. Itu bacaan yang betul, iaitu bacaan tarqiq nipis bagi huruf ra. So poin nombor 5, nombor 6 ni pun kita boleh combinkan menjadi satu poin, iaitu bila kita memberhentikan bacaan pada huruf ra, bila kita waqaf ataupun memberhentikan bacaan pada huruf ra yang berbaris hidup asalnya, kita tukar ra itu menjadi baris mati. Sebelumnya ada huruf ya mati. Sama ada ya mati itu ya mat ataupun ya lin. Kita boleh combinkan dia jadi satu poin. Okey. Okey. Apabila kita waqaf, apabila kita memberhentikan bacaan pada huruf ra, kita berhenti bacaan, stop bacaan pada huruf ra, dan ra tu pula berbaris hidup asalnya. Kemudian bila kita stop bacaan, kita berhentikan bacaan, kita waqaf pada huruf ra, maka ra tu kita tukar dia menjadi baris mati. Sebelum huruf ra tu pula ada huruf ya yang berbaris mati. Sama ada huruf ya tu adalah huruf ya mat ataupun huruf ya lin, tak kisah. Jadi ya tu adalah ya berbaris mati, maka ra tadi dibaca dengan ra tarqiq, ra bersifat nipis. Okey. So dibaca dengan al khair. Al khair. Okey. Setakat ni ada persoalan tak? Kalau ada. Kalau ada lah. Pepatah Arab kata as-sukut alamatur ridha kan. Diam tanda setuju, tanda redha. So kalau tak ada, kalau diam tak ada respon, tak ada mana-mana tu, saya assume, saya anggap kita semua dah jelas lah. Dah expert dah, dah pakar lah semua tu, insya-Allah, mudah-mudahan Okay, so siapa yang ada buku, boleh rujuk buku. So macam yang saya sebutkan tadi, ada poin-poin yang kita boleh combinekan. So boleh buat tanda sikit lah, boleh buat note sikit. Ada poin-poin macam bacaan ra tebal tadi, ra tafkhim tadi. Poin 6, 7, 8 tu kita boleh combinkan, jadikan dia satu poin. Okay, so untuk mudah kita faham kan. Poin 3 poin tu, 6, 7, 8 kita boleh combinkan dia jadi satu poin. Okay. Macam ra nipis pula, poin 5 dan 6. Dua poin yang last tadi pun kita boleh combinkan dia jadi satu poin. Untuk kita mudah faham, untuk mudah jelas lah. So tak banyak poin. Poin tu kita boleh simplify, ringkaskan lagi, padatkan lagi menjadi poin yang lebih ringkas, tak banyak poin, dan untuk pemahaman yang lebih mudah lah. Pemahaman yang lebih mudah dan lebih jelas, insya-Allah. Okey. So, ada persoalan ke? Kalau tak ada soalan, saya rasa kita punya sesilah pada pagi ni, saya rasa kita berakhir setakat ni dulu. Sebab dah hampir 9.40. Kita cuma sempat berbincang je lah kan. Jelas lah, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Cik Kamarul Zaman Muhammad Ali. Terima kasih banyak. So, saya tak nak ambil masa yang panjang. Maklumlah hari Minggu kan. So, saya plan tadi asalnya kita bincang dan kita mulakan bacaan lah, muka surat 74 dan 75 untuk topik bacaan ra ni. Tapi disebabkan kita nak ambil masa yang panjang untuk perbincangan saja, so saya rasa pagi ni kita stop dulu, kita tawakuf dulu setakat ni. So pagi ni kita cuma, alhamdulillah lah, apapun kita dah berjaya selesaikan perbincangan kita tentang hukum bacaan ra tebal, tafkhim, dan juga bacaan ra nipis, tarqiq. So insya-Allah kita akan bertemu pagi esok Okay, pagi esok hari Ahad Esok Ahad kita akan bertemu pada sesi ataupun CDFB Live kita yang ke-91, insya-Allah. Kita akan sambung bacaan kita muka surat 74 dan juga 75. Ni kita gustan sikit lah, kita reverse sikit belakang topik ataupun dua page yang kita langkau, kita lompat itu hari. Sebab kita
nak tunggu ketibaan buku-buku poket tajwid kan di tangan tuan-tuan dan puan-puan masing-masing yang order tu. Okey, so kita langkau topik tu. Kemudian dah langkau, terlupa pula itu hari kan. Okey, so insyaAllah pagi ni alhamdulillah kita dah pun menamatkan perbincangan tentang topik hukum bacaan ra tebal dan nipis. So ra ada waktunya, ada waktu dan ketikanya dibaca dengan tebal, tafkhim. Ada waktu dan ketikanya dibaca dengan nipis, tarqiq. Okey, so perbincangan tentang bacaan ra tebal nipis dah selesai. So mudah-mudahan mulai pagi ni, mulai hari ni kita jelas, kita clear, kita expert dan mahir nak gunakan, bukan nak gunakan, nak melafazkan ra tebal dan nipis pada waktu yang bila. Sebab itu sifat ra yang wajib kita jaga kan. Okey. So insya-Allah perbincangan untuk topik ra dah habis. Insya-Allah pagi esok kita akan bertemu esok pagi Ahad. Waktu yang sama, jangan lupa pukul 9 pagi insya-Allah. Kita akan bertemu pagi esok Ahad 9 pagi. Kita akan bertemu pada sesi siri FB Live kita yang ke-91. Kita akan sambung bacaan kita untuk topik yang dah kita tinggal, untuk page yang kita dah langkau itu hari, iaitu muka surat 74 dan juga 75, khusus berkenaan dengan topik bacaan hukum ra. Okey, insya-Allah kita akan sama-sama baca pagi esok. So jangan lupa, insya-Allah kita akan bertemu lagi pagi esok insya-Allah, hari Ahad sebelum berpisah, saya ucapkan, saya pohon jutaan kemaafan, banyak-banyak minta maaf atas segala kekurangan, kelemahan saya minta maaf, dan saya juga pohon maaf banyak-banyak minta maaf kerana terpaksa batalkan beberapa kelas sebelum ni atas beberapa masalah. Apa pun alhamdulillah kita dapat bertemu juga pagi ni, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pagi esok waktu yang sama 9 pagi. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih Puan Nur Cahaya, Puan Asnah, sikit-sikit pun tak apa lah. Okey, Puan Nur Mahyuk, Puan Umi, Cik Kamu Zaman, dan semualah, dan semua yang hadir dalam sesi ataupun dalam siri FB Live kita pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas kesudian bersama-sama dengan saya. Terima kasih atas sokongan semua. InsyaAllah kita akan bertemu pagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.